Okey, Assalamualaikum. Ni apa tu, saya buat review lah jawapan apa tu kawan anda daripada apa tu grup 15 Iman bukan Iman Troy kot. Tapi nama dia Iman. Okey, terima kasih Iman. Okay, for this question okay, first and foremost kan, this is a question of course from your previous exam juga. Okay, ni soalan ni berkaitan tentang alkin. So, for this question, it requests you guys to complete reactions on several type of alkene. So, one thing for sure, the important thing is you should, to answer this, first and foremost, you should have the skill to draw the correct structure. So, for in this case, the name of the reaction is ozonolysis. And most importantly, okay, this is being reacted to a compound which is 2,3-dimethyl 2-pentene. So benda yang pertama kita kena check, adakah structure yang digunakan adalah betul. Okay, 2,3-dimethyl pentene, 2 pentene bermaksud ada 5 carbon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Double bond is located at carbon number 2. Okay, meaning that the double bond should exist between number 2 and number 3 bukan number 1 dengan number 2. Dia mesti nombor ni lah, nombor yang lebih tinggi Kalau dia kata 2, bermaksud 2 dengan 3, bukan 2 dengan 1. Mesti nombor the higher number. And then we perform ozonolysis. Okay, ozonolysis, you should know that it comprises of ozone O3 together with N. Okay, make sure you got the correct ni lah. You got the correct reagent. For the time being, for this question, reagent tu mungkin lah tak penting. Yang penting kita nak tengok produk dia. So for alkene, okay, obviously you should know that the reaction will focus on the double bond, and because that is the functional group for this compound. So sekarang ni double bond terletak antara 2 dengan 3. The most common reaction for double bond is breaking down sama ada dia putus yang pi bond tu saja yang double bond, ataupun dia putus sigma bond dengan pi bond. For ozonolysis, dia akan potong kat sini. Okay, dia akan terpisah. Jadi you just draw back the structure. Okay, to make it clear, saya buat penomboran tu balik. Okay, this is number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. I would like to also to label to label the substitute The substitute saya akan pakai kali lain. Okay, ni nombor saya letak nombor ni lah. Saya letak apa tu? Saya letak I1 yang Roman. Okay, ni pula I2. Okay, untuk menandakan dia adalah substituent. So we know that you're going to break down the pi bond and the sigma bond. Dia akan jadi 2 bahagian. Okay, cuba kita label balik structure yang akan terhasil. Okay, so this should be number 1, this should be number 2. Atas ni tadi adalah yang I1 tadi. Okay, yang I1 tadi. Alright, ni double bond ni dia terputus dua-dua. Okay, so kalau kita tengok kan, ni datang daripada mana ni? Pasal bila kita tengok kat structure yang lagi satu ni, actually this is 2, okay. And ni yang tanda merah ni adalah, ini adalah nombor 3, ni nombor 4 dengan ni nombor 5. Ni pula misteri. Yang ni pula misteri. Ni datang daripada mana pula? Okay, so sepatutnya apa yang dilukis adalah begini Okay, saya just draw back the structure. Okay, the inner structure was like this. Okay, kita ada double bond sini. Kita ada yang metal dekat sini dengan 2, 3 number 2 and number 3. So the bond will be broken here. So apa yang akan berlaku adalah, okay, kita just lukis dulu apa yang berlaku. Okay, ni ada ni. Okay, kita ada double bond sini. Okay, plus ini ada double bond. Okay, yang terpisah tadi Okay, structure dia akan lukis macam ni. Okay, kalau kita tengok balik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okay, nombor 1, nombor 2. Okay, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okay, nampak tak posisi dia macam tu? So sekarang ni bila tak putus, kita mesti gantikan yang lain. Okay, you should know that ozonolysis is the oxidation reaction. So kalau oxidation kan, patutnya ada pertambahan oksigen. In this case, it will be double bond O. Okay, inilah jawapan sebenar dia. Tengok bilangan karbon semua tak berubah.
And dalam banyak-banyak tindak balas sekarang, you should notice that tak ada bilangan karbon akan bertambah atau berkurang except for the reaction of the acetylate ion. Kalau mula dia rantai pendek jadi rantai panjang, maksudnya itu adalah tindak balas acetylate ion. Okey, itu dalam chapter 3. Okey, tindak balas buat untuk alkyne tu. Tindak balas dengan preparation of alkyne. So this will be the answer Therefore the answer that is being given here. Okey, kita tengok balik ni salah ni, patut kita taruh O. Sini pun patutnya taruh O. So dua-dua structure adalah salah. So tak ada markah kat situ lah tak ada markah kat situ. Pasal kita nak tengok formation oxygen tu, because this is oxidation reaction. Okay, let's take a look at the second reaction. For the second reaction, as you can see here, right, again, you need to make sure that you are dealing with the correct structure. So pentene sekali lagi, meaning that kena ada 5 carbon, and then the position of the double bond is located at the second carbon, maksudnya nombor 2 dengan nombor 3 ada double bond. And then we have 2,4-dimethyl. There is a methyl group position at carbon number 2 and carbon number 4. So structure ni adalah betul. Okay, kalau structure salah buat tindak balas, kita tengok macam mana dulu lah. Tapi memang kena potong markah lah, because you do not deal with the correct structure. So sekali lagi, memenangkan ni alkene, tindak balas akan berlaku dekat double bond. So in this case, only the pi bond will be affected. Sigma bond masih kekal, maksudnya daripada double bond dia akan jadi single bond. So what going to happen is, okay, kita putuskan. So untuk setiap karbon yang diputuskan, kat karbon nombor 2 dengan nombor 3 ni, kita akan gantikan dengan BR. Kenapa BR? Pasal kita panggil ni, kita ambil BR ni. So, one BR will go to the second carbon, the other one will go to the third carbon. And as you can see here, there is no double bond because it already been broken by this reaction. Ini adalah tindak balas yang sama dalam Bayes test, dalam unsaturated test di mana kita bezakan ada double bond ke tak ada double bond. Jadi color dark red of the bromine will change into colorless. Okay, dia jadi colorless pasal BR ni BR ni mula dia BR kan, dan BR ni terputus, jadi daripada color dark red tu dia jadi colorless. Okay, so for this structure pandangkan balik nampak tu. So structure ni betul. Okay, so soalan pertama tadi sigma bond dengan pi bond terputus, ini pula sigma pi bond saja, double bond saja. Alright, next one. Hydration of 5 isopropyl 1-methyl cyclopentane. Saya rasa saya nampak Okay, kita sekali lagi check structure ni betul tak betul. Okay, so technically penomboran should be on the functional group. It's supposed to be on functional group. So sekarang ni kalau dia kata 1-methyl cyclopentane, we can assume that this will be the first carbon, the second carbon, the third carbon, the fourth carbon, the fifth carbon. Mungkin ada orang tanya, sebenarnya penamaan ni tak berapa tepat tau. Penamaan ni tak berapa tepat. Kenapa tak berapa tepat? Kita boleh bagi nombor yang lebih rendah kepada isopropyl ni. Okay, structure dia boleh jadi macam ni sebenarnya. This is number 1, number 2, number 3. Alright, the question should be ni lah. 3 isopropyl 1-methyl cyclopentane. Yang ni kita tinggal ni. Sepatutnya ada apa tu? Ada double ni. Ataupun structure ni sebenarnya salah ni. Sebenarnya structure ni salah ni sebenarnya. Kalau 5 minta maaf First kita lukis cyclopentane dulu. Kita lukis cyclopentane. Saya lukis kat tepi Saya lukis kat tepi dulu. Okay, mula kita kena lukis double bond. Okay, katalah double bond sini. So automatically ini akan nombor 1, akan nombor 2. Pasal apa? Kita kena dahulukan functional group terlebih dahulu. And then we have number 3, number 4, number 5. Okay, sepatutnya this will be the structure. As you can see, the position the position pun actually is similar tau. Actually is similar. Silap. Okay, sorry. Structure betul, penamaan salah. Okay, penamaan salah. It's supposed to be 3 isopropyl. Tak ada masa aku nak edit ni Jadi structure betul lah, structure betul, cuma penamaan yang diberi tu salah. Okay, so this is another form of addition reaction. Okay, macam tadi kita pakai bromine kan. This is what we call as the symmetrical reagent. Now we are using
unsymmetrical reagent because the H2O can be divided into H dengan OH. Okay, by the way, saya terlupa nak tulis satu benda lagi. Kat sini saya dah nampak Iman lukis ni, tapi saya ni tak berapa jelas kat sini pasal dia duduk kata line. Okay, bagi nampak lah. Okay, ikatan tu. Okay, ikatan tu. Ni korang nampak ni kan. Okay, so lagi satu structure dia adalah 1-methyl one methyl. Supposed to be structure like this. Okay, structure dia macam tu. So again, okay, saya lukis ni lah. Saya lukis yang barunya. What going to happen is, okay, sekali lagi untuk tindak balas alkin, dia akan efek double bond. Tengok, kawasan lain tak terlibat pun. Kawasan lain tak kena apa langsung. Pasal apa? There is no functional group there. The functional group only located at the first carbon and the second carbon. Jadi situ je dia akan terefek. So seterusnya, okay, we have this water water. Saya tulis HOH terus pasal nak tunjukkan perbezaan. Okay, and then if you notice here, kat sini kita ada phosphoric acid. Yang bawah tu sebenarnya tak berapa penting sangat, tapi phosphoric acid. Normally any reaction involving water kena ada H+, pasal dia tolong ionizkan H dengan OH. Okay, kalau sebab dia tolong ionizkan supaya jadi H+ dengan OH negatif, barulah senang dia tindak balas. So saya lukis balik structure tadi. Okay, structure tadi. Okay, kita ada methyl group kat sini, kita ada isopropyl structure dekat sini. Okay, double bond tadi dah putus, jadi saya tak lukis. Cuma sekarang ni, apa yang berlaku dekat nombor 1 dengan nombor 2 tadi, okay, satu akan terikat dengan H, satu akan terikat dengan OH. Yelah, kita tak boleh potong saja. We need to replace it with something else. So, kita nak taruh mana? Okay, this is where the Markov-Nikov rule play the role. Okay, play the rule. So what going to happen is, Markov-Nikov dia akan cakap H akan pergi ke carbon yang banyak H, yang banyak hydrogen. So if we take a look at the structure here, okay, for the first carbon, kita tengok sebelum berlaku tindak balas, the first carbon ada kosong hydrogen. Okay, kita tulis 0, nanti korang ingat O pula. Okay, 0 hydrogen. Alright, kat carbon nombor 2, okay, tengok carbon ni dah ada 1, 2, 3 ikatan, okay, 1, 2, 3 ikatan, maksudnya ada lagi satu ikatan. So kat sini ada 1 hydrogen. So kat sini nombor 2 ada lebih banyak hydrogen, walaupun lebih satu je pun, ialah kira lebih lah. So based on the Markov-Nikov rule, the hydrogen from the water will go to the carbon yang banyak hydrogen, which is carbon number 2. Sepatutnya berlaku kat situ. And then yang ni apa pula? Takkan biar terkapai. Ni masukkanlah pula OH. Tada. Okay, because this is based on the Markov-Nikov rule. So this will be the answer. Let's compare it with jawapan daripada ni kawan kita. Kat sini apa jadi? Kat sini, as you can see here, okay, sepatutnya dekat methyl group tu sepatutnya adalah OH. Kat bawah ni adalah H. Okay, jadi jawapan ni adalah salah. Kenapa salah? Memang betul lah taruh H dengan OH, tapi berada di tempat yang berbeza. Okay, please be careful Okay, this for unsymmetrical saya nak highlight kat sini. For unsymmetrical reagent, okay, sila rujuk Markov-Nikov. Okay, sila rujuk Markov-Nikov. And saya percaya tadi ada soalan lagi satu bagian. Dia ada konsep anti-Markov-Nikov. Cuba tengok. Cuba tengok nanti. Okay, tolong check ni. And lastly, we have preparation of pentene from alkyne. So actually there is two option. There is two option. So sekarang ni dia masuk pentene. Jadi instead of giving you the starting material, dia dah bagi produk terus. Dia kata sediakan pentene. So betul ke pentene saja ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. Betul ke kedudukan dia 1 dengan 2? Betul, pasal kalau dia tak sebut nombor, bermaksud it will position at number 1. So number 1 will go to the higher number, which is number 2. So this will be the structure. This is the correct structure. Okay, cuma sekarang ni dia kata prepare it from
alkyne. So the only possible alkyne that we can use is pentyne. Okay, kenapa pentyne? Pasal bilangan karbon bilangan karbon dia tak berubah dan tak bertambah apa semua kan. Jadi dia pun bagi secara general. So this is one of the option yang paling munasabah lah. So let's say if you're using pentyne, okay. So pentyne adalah 5 karbon dengan with triple bonds. Okay, as you can see here, the position is also at 1, 2 because we observe the changes at carbon number 1 and number 2. So, memang wajarlah dia berada pada kedudukan 1 dengan 2. So, the reagent that we use is hydrogen gas. Okay, so what going to happen is, just like the alkene, this will affect the position which contain the multiple bond. Nombor 3, nombor 4, nombor 5 tak ada functional group. Hanya nombor 1 dengan nombor 2. So, normally, we're going to produce, okay, from the single bond, dia akan menjadi double bond. So, daripada double bond akan menjadi single bond. Okay, the thing is, kenapa tak jadi single bond? Pasal kita pakai Lindlar's catalyst. Okay, bila kita pakai Lindlar's catalyst, dia tidak akan sampai ke single bond. Dia hanya sampai double bond saja. So, what going to happen is, the triple bond will become double bond and then both of them will attach to hydrogen in cis configuration. Okay, kenapa cis configuration? Pasal again kita pakai Lindlar's. Okay, Lindlar's akan menghasilkan cis configuration. Nanti ada pula mana datang H ni? Mana datang H ni? Ni H ni. Okay, H. This is also an example of symmetrical reagent. Okay, cuba korang practice Okay, kalau tak nak pakai Lindlar's catalyst, cuba pakai sodium in ammonia. Okay, take a look. What is the difference? Okay, dia akan jadi alkene juga, tapi apa beza dia? Okay, itu saja untuk perkongsian untuk jawapan ni Tolong review lah sikit sebelum tidur ke apa. Terima kasih.